Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita lagi ya dalam aku punya review kali ni. Kali ni aku bawakan review yang tidaklah terlampau latest. Dia dah keluar dah dalam lebih kurang dalam setahun lebih macam tu. Dan aku buat kali ni aku baru berkesempatan membuat sedikit review lah tentang Corrado DC ni. Okey, dia punya Corrado DC ni datang dalam tiga ratio lah, iaitu dia punya 151 sahaja atau 151 HG, iaitu pertengahan dia, dan juga 151 XG. Okey, 151 ni untuk orang yang kayuh kiri. Okey, kita tengok dia punya spek dia bagi 7.4/1. Dia punya untuk HG pun model lah. Untuk yang 1501 151 sahaja, yang itu dia 6 point something nisbah 1, dan kalau untuk XG 8 point something nisbah 1. Okey, jadi HG ni adalah kelas pertengahan. Okey, yang ni adalah 5 kilo dia punya drag. Berat dia dengan Corrado K lah bagi aku. Terlampau sedikit sangat. Tak salah aku Corrado K 215 gram, tak salah aku lah, aku tak ingat. Dan dia punya bearing 6/1, dan dia punya retrieve per cranking adalah 79 cm untuk model XG ni. Aku akan pergi secara ringkas saja sebab mungkin kalau nak tengok lebih tentang spesifikasi tentang micromodul, X-shape, harganya body, boleh masuk dekat aku punya Corrado DC, Corrado K aku punya review. So kat situ aku cerita detail sikit tentang spek. Okey, dia bagi kat sini, dia kata please adjust cast control knob. Okey, control knob dia boleh di adjust. Dan ini adalah Corrado DC punya part list. Ini penting kalau kita nak servis sendiri. Kita nak servis sendiri, kita boleh tengok kalau kadang-kadang tiba-tiba terjatuh. Tengok-tengok kita cari dekat sini lah. Terjatuh barang-barang kat mana, hilang ke apa semua, kita boleh tengok sini. Okey, kat sini adalah instruction guide. Instruction guide aku suggestkan kepada yang dah beli reel ni ataupun dah lama pakai tiba-tiba tapi tak baca lagi, boleh baca. Sebab kat dalam ni kadang-kadang ada satu learning point dia yang kadang-kadang mungkin kita sendiri pun kita tak tahu, tapi bila kita baca, oh macam ni rupanya. Okey, kat sini adalah dia punya teknologi dia lah. Okey, Hagane, micromodul, S3D spool, IDC4, X-shape. Okey, dan dia bagi macam biasa, kalau dia bagi kat sini dia bagi bantam oil lah, bukan grease, bantam oil. Dan ni adalah warranty card. Itu sahaja yang dia bagi. Okey, kali ni aku akan ceritakan sedikit secara ringkas je lah. Okey, kat sini kotak dia memang cantik lah. Aku dulu, sebelum ni aku beli apa? Twin Power 2020. Kotak hitam. Yang ni pun kotak hitam juga. Okey, ini adalah dia punya mesin. Okey, aku cerita sedikit tentang mesin sebab aku mungkin nak ceritakan lebih tentang DC lah. Sebab Corrado DC dan Corrado K adalah benda yang sama. Berbeza hanyalah daripada segi dia punya braking system. Okey, daripada design lah, aku tunjuk ni adalah sama, kecuali warna dia sajalah dia ubah sikit warna dia. Kalau Corrado K dulu warna dia adalah sedikit macam gelap lah, hijau. Yang ni macam silver cerah. Dan dia punya spool warna sama. Tapi cuma kali ni untuk Corrado K, dia Corrado K dia punya handle warna lain, cerah. Ini dia buat memang sama sebiji, ikut dia punya spool dan juga tension knob. Okey, daripada segi warna, design, sedikit sahajalah warna saja dia ubah. Dan dia juga design, kalau tengok design semua sama kecuali dia punya side plate. Okey, dan dia didatangkan dengan ni, tepi ni dia ada tulis micromodul. Micromodul sama macam Corrado K. Boleh tengok dia punya details dia yang aku pernah cerita dekat Corrado K. Dia ada S-shape macam biasa, aku ada cerita juga. Dan dia ada Hagane body, SARB bearing. SARB bearing ni adalah bearing yang high resistant lah untuk corrosion kan. Kalau susah lah untuk kita pakai nak rosak dalam jangka masa yang dekat. So dia punya bearing ni memang dah, bagi aku dah cukup high end dah. Boleh terus pakai je, tak perlu dapat reel dan tukar bearing kepada bearing-bearing tertentu. Pakai dulu. Kalau dah mula dah karat dan tak ada choice, baru kita tukar. Okey, dan dia menggunakan cross carbon drag, dan dia ada teknologi CI4, dan dia menggunakan S3D spool, iaitu dia punya spool yang stable spool design lah, dia mana dia mengurangkan kita punya spool vibration dan dia membuatkan kita rasa smooth apabila kita cranking. Itu yang shock dia. Okey, aku akan go kepada dia punya
braking system. Sebab okey, kalau yang pernah tengok aku punya Corrado K, kat situ aku akan ceritakan lebih terperinci lah, tapi kat sini aku rasa better aku ceritakan lebih kepada digital control, sebab ramai yang rasa nak berkenan dekat digital control tu. Okey, untuk model digital control ni, Shimano ni dia keluarkan 3 kategori lah yang secara basicnya. Okey, iaitu ada IDC4, IDC5 dan juga 4x8. Okey, untuk model yang paling basic lah, paling rendah lah dalam Shimano yang menggunakan IDC4 yang aku tahu adalah SLX DC dan juga Corrado DC. Jadi SLX DC, Corrado DC ni sama je braking system dia, cuma SLX beza dia punya features dia yang dia bagi, macam micro modul, dia punya airship ke, dia punya series spool ke, CI4 punya teknologi ke, itu je beza dia. Tapi yang overall braking system adalah sama, sebab dia menggunakan IDC4. Kalau yang macam Scorpion DC, aku tak ingat lagi apa, dia menggunakan IDC5. Kalau yang lebih mahal lagi, iaitu dia menggunakan 4x8. So macam yang Antares DC, yang Shimano punya top punya lah, line up punya kan, itu menggunakan 4x8. Kalau so IDC5 ni untuk kelas pertengahan. Yang ni untuk beginner yang teringin nak pakai DC, ini adalah IDC4. Jadi harap hampa semua faham konsep. Sebenarnya DC tak sama setiap model, dan ada 4x8 pun dia ada perpecahan dia lagi. Agak sedikit kompleks, jadi hampa ambil secara umum saja. Okey, aku akan ceritakan tentang dia punya dial kat tepi ni. Okey, dial kat tepi ni dial kat tepi ni, kita IDC4 dia ada 4 setting Yang mana yang satu ni adalah untuk longkas. Okey, kalau kita nak melaksanakan longkas, kita menggunakan mode nombor 1. Dia akan memberi kekurangan sedikit lah pada kita punya braking system, tapi kita boleh pergi jauh longkas dia. Dan mode nombor 2, okey, untuk kita switching dia, kita tak perlu pakai kuku, so kita just pakai tangan ni, tarik tu. Okey, mode nombor 2 adalah untuk kebanyakan pemancing kita kat Malaysia ni, iaitu braided dan juga monofilament. Okey, jadi kedua-dua ni braided dengan mono ni memang kita pakai mode nombor 2. Okey, dan nombor 3 adalah untuk mainline fluorocarbon. Mainline fluorocarbon aku rasa aku punya kawan-kawan pun tak pakai. Jarang lah, bukan jarang, aku tak pernah jumpa lagi. Yang kebanyakan Mak Saleh suka macam ni, full fluorocarbon sebagai mainline dia. Jadi kalau pakai fluorocarbon boleh pakai mode nombor 3. Dan kalau nombor 4 ni, kalau kita baca dekat Shimano punya katalog, dia nombor 4 dia adalah untuk, ditulis kat situ, untuk beginner. Beginner yang baru nak belajar menggunakan BC, menggunakan bait cast, boleh try mode nombor 4 dulu. Try pakai dulu dan buat beberapa balingan sehingga kita rasa selesa, dah mula rasa cukup yakin tu, kita boleh menggunakan mode 2, 3, 1, yang mana yang bersesuaian dengan tali yang hampa pakai lah. Jadi antara opsi yang lain untuk 4 ni bukannya untuk beginner sahaja, dia adalah untuk semasa rintangan angin yang terlampau kuat. Contohnya angin yang datang bertentangan daripada kiri kanan, so kita boleh menggunakan mode nombor 4 ni untuk membuat balingan. Dan juga bagi peminat skipping, bagi peminat skipping yang mana memancing di kawasan heavy cover, so dia dah buat siap-siap, dah setting yang sedap untuk hampa buat skipping, iaitu hampa just dial pergi nombor 4 dan skipping saja. Okey, dan aku akan ceritakan satu lagi. Lepas nombor 4, dia ada button lagi boleh masuk, iaitu dia akan tulis kat situ open. Open ni adalah untuk kita buka kita punya side plate, untuk kita akses ke dalam kita punya spool. Kalau Corrado K dulu, kita ada button kat tepi ni untuk unlock kita punya ni kan. Jadi yang ni dia dah buat kosong je, tak ada apa, so dia punya open dia adalah dekat tepi ni. Okey, kita just dial sampai ke open, dan baru kita boleh twist kita punya side cover. Yang kat situ ada lekuk kat situ, dia make sure kita punya dial kita dah melepasi daripada itu, dan kita just tarik je. Okay, dan kita boleh access lah kita punya braking system dan juga spool. Okay, kalau kita tengok kat sini dia ada magnet, dan kat sini dalam ni dia ada coil lah. Ini konsep yang sama seperti kita guna basikal zaman dulu-dulu, iaitu dynamo kan. Yang mana bila magnet berpusing dan dia
kena pada kita punya wire, bukan wire lah, kita panggil coil lah, kita coil kat dalam ni, dan dia akan menghasilkan arus elektrik. Jadi bila menghasilkan arus elektrik, dia akan terus mengalir ke dalam microchip kat dalam dia, dan microchip tu lah yang akan buat kerja sama ada nak on atau off kita punya braking system. Dekat situlah caranya digital control ni lah berfungsi. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia punya seal lah, dia buat seal. So bukan mudah lah untuk ayak nak masuk dalam ni. Jadi boleh dikatakan splash proof lah. Kalau terendam mungkin akan merosakkan lah. Tapi kalau kata splash proof ni, tak terkena percik-percik ayak tu, bagi aku tak ada masalah. Kalau kena hujan-hujan tu, boleh dipergunakan lagi. Okey, mungkin ada juga yang tertanya-tanya lah bagi aku ada baca dalam Facebook, mereka ada bertanyakan tentang Curado DC punya kebolehan menghadapi air masin. Boleh ke tak boleh air masin? Kalau dulu Curado K, kalau aku buka katalog Curado K, memang ada tulis kat bawah tu, ada tulis salt water ready ataupun salt water fine. Dia memang akan tulis. Tapi yang macam Curado di sini aku buka, kebanyakannya tak tulis salt water ready ataupun salt water fine ke, ataupun dia punya logo daripada Shimano untuk salt water. Tapi satu je yang aku buka, iaitu Australia punya Curado. Australia punya katalog memang ada tulis Curado di sini adalah untuk salt water. Jadi bila aku refer balik pada kawan yang ada pengalaman dekat dalam Shimano ni, katanya Curado DC memang boleh digunakan untuk salt water fishing. Jadi jangan risalah kepada, sebab orang Malaysia ni banyak yang multi purpose kan. Kita tak terlampau banyak reel, jadi kita kalau boleh satu reel tu boleh guna untuk pelbagai keadaan lah, bukan pelbagai jenis cara memancing lah. Kalau kata cara memancing, tak mungkin yang medium spool ni tak mungkin sesuai untuk memancing ultralight kan. Jadi keadaan kita boleh memancing dekat air masin, kita boleh mancing kat air tawar. Jadi itu adalah salah satu daripada tipikal untuk pemancing-pemancing yang berada di Malaysia lah. Sebab kita tak boleh terlampau fokus kepada satu je, sebab kita ni golongan pertengahan sahaja. Okay, jadi aku tengok daripada segi overall memang sama dengan Curado K. Memang sama, teknologi dia apa semua sama, kecuali braking system yang telah dinaik tarafkan. Jadi bila Curado K pun boleh digunakan sebagai dalam salt water, jadi yang ni boleh juga digunakan dalam salt water. Yang paling penting lah, aku pun pernah pakai bermacam-macam reel, daripada yang murah ada sampai yang mahal sikit pun. Yang paling penting lah bagi aku, penjagaan. Kalau hampa pakai yang fresh water, pakai dekat salt water, bukan tak boleh, tapi cuma tak digalakkan. Sebab hampa perlu penjagaan yang lebih rapi. Itu hampa kena servis dia dengan cantik, kena kerap melakukan servis lah. Kalau yang salt water ready ni memang dia dah didesignkan supaya tahan kepada hakisan tersebut. Jadi maintenance tu kurang sedikit kalau untuk menggunakan dekat salt water. Jadi boleh lah kalau macam Curado di sini, okey, memang sesuai untuk salt water dan fresh water. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan, apa boleh ajukan dekat bawah, aku akan jawab apabila aku ni. Tapi aku kerap sajalah on aku punya YouTube. Jadi aku harap aku dapat memberikan satu reply yang memuaskan hati kepada hampa yang tanya aku tu lah. Jadi aku suggest sangat-sangat, kalau hampa yang tengok video aku harap hampa boleh, sebagai tanda support kepada aku, hampa boleh subscribe aku punya channel lah. Aku pun buat secara suka-suka, tapi apabila aku dapat subscribe daripada penonton-penonton, aku rasa macam menambahkan minat aku untuk menceritakan lagi tentang reel-reel. Dan aku pun berharap aku akan dapat reel yang aku boleh menceritakan lebih lagi lah tentang pelbagai jenis reel yang lain. Kalau ada soalan, apa boleh tanya kat bawah ni. Okay, nanti aku akan jawab lah apabila aku free. Aku rasa sekian itu saja pada aku, yang aku harap memang membantu hampa lah. Bukan aku buat apa untuk apa, tapi sebagai hampa, sebagai pemancing, hampa nak tahu kan, mesti hampa nak tahu macam mana rasa dia, macam mana dia punya teknologi dia. Jadi aku menceritakan sedikit. Paling pentingnya
hampa dah dapat dia punya sedikit info, tinggal hampa cuma nak test je. Yang test tu akan memahirkan hampa lagi memahami dengan real hampa itu tersendiri. Okay, sekian saja daripada aku. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis guys. Bye.